Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arab. Dan juga para penonton yang bersama dengan Ustazah di dalam slot tuition online Perlis Mengaji yang diupayakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, baik. Pada tengah hari Jumaat ini, kalau dalam keadaan biasa, kita semua telah bersiap sedia untuk balik lah. Biasanya sekolah berakhir pada jam 12.10. Tapi hari ini Ustazah ditugaskan untuk mengajar anak-anak pelajar melalui tuition online, melalui FB Live. Dan diharapkan masih ada anak-anak pelajar yang sedang online ataupun jika tidak ada yang online sekarang pun, semoga apa yang Ustazah ajar kali ini akan dapat ditonton pada masa yang akan datang. Baik, pada tengah hari ini seperti biasa Ustazah Nur Hayati Membentili dari SMK Sa'ilwi Kangar Perlis akan membawa pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5, dan kali ini di bawah tajuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah muka surat 122 hingga 127 daripada bahagian pengajian Al-Hadis. Okey, apa yang ingin kita capai di dalam pelajaran kita pada hari ini ialah anak-anak pelajar dapat menterjemahkan potongan hadis ke dalam bahasa Melayu, menyenaraikan sebab-sebab perlu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menerangkan kelebihan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain, menjelaskan cara penyelesaian masalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal pasti amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan cara mengatasinya, menyenaraikan akibat tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga menjelaskan pengajaran daripada hadis. Ada 7 objektif yang ingin dicapai. Jika tidak dapat capai semua, sekurang-kurangnya anak-anak pelajar dapat mencapai sebahagian daripada objektif yang telah saya gariskan pada kali ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pelajaran kita. Okey, kita baca matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Malik. Sadaqa Rasulullah. Okey, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis. Anak-anak, bila kita belajar tajuk pengajian Al-Hadis, sebenarnya kita mengupas apa yang terdapat di dalam hadis. Walaupun Ustazah bukanlah ahli untuk mengupas hadis, tetapi berdasarkan kepada sukatan pelajaran kita akan sama-sama bincangkan apakah pemahaman daripada hadis yang telah Ustazah baca sebentar tadi.
Baik, untuk pengajian hadis di dalam soalan SPM biasanya ada soalan bertanya tentang maksud potongan hadis. Daripada matan hadis yang panjang tadi, silibus kita telah membahagikannya kepada 2 potongan hadis untuk difahami maksud apa. Okey, pertama taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Itu terjemahan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan potongan ini? Okey, yang dimaksudkannya ialah 2 perkara penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, iaitu kita, sebagai panduan ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkataan amrayni di dalam hadis ini diterjemahkan sebagai 2 perkara, tetapi ia merujuk kepada kitab Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala potongan yang kedua, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Okey, siapa yang belajar bahasa Arab, dia faham perkataan lan membawa maksud tidak yang forever, selama-lamanya. Yang maknanya di sini ialah kamu tidak akan sesat selama-lamanya, selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Maksud dia ialah orang yang berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan sesat dalam mencari petunjuk kehidupannya. Ini jaminan daripada Allah, jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keperluan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa kita perlu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan hidup manusia dalam semua perkara. Okey, orang yang mengikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala orang yang tidak mengikut petunjuknya akan tersesat daripada jalan yang benar. Okey, jadi hanya 2 perkara sahaja yang memandu hidup manusia, terutamanya umat Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya, okey, Ustaz alunkan sedikit ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Yang bermaksud dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gulita yakni kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Okey, sebab-sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini untuk umat Islam. Sebab apa kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama, kerana Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Segala aspek kehidupan kita adalah panduannya adalah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, untuk mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, ajaran yang terkandung di dalam kedua-duanya adalah benar dan tidak diragui. Kerana Al-Quran bersumber daripada Allah dan hadis, walaupun ia merupakan sabda Rasulullah, tetapi ia memang juga bersumber daripada Allah, sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa Rasulullah itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahawa Rasulullah itu dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah wahyu daripada Allah. Jadi tidak ada keraguan pada kedua-duanya. Yang keempat, kandungannya sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Ini kandungan Al-Quran sejak daripada sejak daripada diturunkan wahyu sehinggalah dunia ini kiamat sesuai
amalkan. Okey, yang kelima, kenapa kita perlu berpegang dengan Quran Sunnah? Supaya kita ini mendapat taufik dan hidayah Allah. Orang yang tidak berpegang ataupun tidak menjadikan Al-Quran itu panduan hidup dia, Allah tarik hidayah daripada hidupnya. Na'udzubillah min zalik. Baik, okey. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahawa kita mendapat kitab Al-Quran sebagai panduan sehingga hari kiamat. Dan kitab Al-Quran yang diturunkan ini dia mempunyai keistimewaan berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain. Baik, anak-anak pelajar, bila kita sebut kitab samawi, faham tak apa yang dimaksudkan dengan kitab samawi? Okey. Okey, kitab samawi ni kitab ataupun wahyu yang datang daripada Allah, bukan rekaan manusia. Jadi kalau kita belajar akidah, kita akan belajar bahawa kepercayaan kepada kitab yang kita pernah kuasai ada 4 buah kitab, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Jadi ini 4 kitab ini adalah kita sebut sebagai kitab samawi. Okey, kita lihat keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab Taurat, Injil dan juga Zabur. Okey. Al-Quran, syariat yang terkandung di dalamnya kekal sepanjang masa walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kitab Taurat, Injil dan juga Zabur, syariatnya terbatas untuk kaum tertentu sahaja dan juga semasa hayat Rasulullah, hayat seseorang rasul mereka sahaja. Okey, contohnya syariat untuk kitab Injil hanya terhad kepada kaum Bani Israel. Begitu juga dengan kitab Taurat. Tetapi kitab Al-Quran bukan hanya bangsa Arab, bangsa Melayu, Cina, India, Afrika semua, Inggeris ke apa, semuanya sesuai. Dia kepada seluruh umat manusia. Walaupun Rasulullah telah lama wafat. Yang kedua, kandungan kitab Al-Quran ini dijamin selamat daripada penambahan atau pengurangan walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami telah menurunkan Al-Quran tu dan kami jaga. Maksudnya tidak akan berlaku penambahan ayat, pengurangan ayat. Jika ada pun usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh puak-puak yang musuh-musuh Islam, umat Islam akan dapat mengetahuinya kerana Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dihafal oleh penganut dia. Tidak ada kitab agama lain di dunia ini yang penganut dia hafal kecuali kitab Al-Quran. Okey? Kemudian manakala kitab-kitab samawi yang lain, kandungannya telah banyak ditokok tambah oleh para pendeta mereka. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, selepas kewafatan Rasul mereka, semakin jauh mereka daripada Rasul, semakin banyak berlaku tokok tambah di dalam kitab mereka sehingga akhirnya keaslian yang datang daripada Allah itu telah tiada. Okey. Yang ketiga, kelebihan kitab Al-Quran ialah ia satu-satunya mukjizat yang masih kekal hingga sekarang. Mukjizat, kita belajar mukjizat tu apa? Mukjizat ini benda yang melemahkan. Sehingga sekarang tidak ada satu pun kitab ataupun buku yang dapat menandingi Al-Quran. Kekal mukjizat itu. Manakala kitab samawi yang lain tidak lagi dianggap mukjizat kerana telah berlaku penambahan dan pengurangan pada kandungannya. Okey, yang keempat, kelebihan kitab Al-Quran, membacanya dikira ibadat khusus. Rasulullah kata, membaca satu ayat mendapat 10 kebaikan ataupun 10 pahala. Dan tidaklah alif lam mim itu dikira sebagai satu ayat, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi itulah kelebihan membaca kitab Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain, membacanya tidak dikira ibadat khusus. Okey, boleh dapat anak-anak? Ini keistimewaan ataupun kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab samawi yang lain. Okey, tadi Ustazah dah sebut ya, kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan sebelum Rasulullah, yang itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tujuannya kepada kaum Bani Israel dan juga diturunkan di dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam bahasa Syriani
Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS juga di dalam bahasa Ibrani, ataupun lah ni kita sebut bahasa Hebrew lah, bahasa orang Yahudi tu. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah penyelesai masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa, iaitu pemimpin dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah ataupun berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Maksud di sini ialah setiap permasalahan yang timbul, sama ada berkaitan dengan akidah, ibadat ataupun kehidupan kita di dunia, hendaklah kita rujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita mendapat keputusan yang betul dan terselamat daripada kesesatan di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran itu dan juga hadis adalah penyelesai masalah. Tak jumpa penyelesaian, patah balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang kedua, seorang yang berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran seperti berpegang dengan tali Allah yang tidak mungkin akan sesat selama-lamanya. Hadis Rasulullah an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Kitabullahi azza wa jalla huwa hablullahi man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah azza wa jalla yakni Al-Quran merupakan tali Allah. Hablullah ialah tali Allah. Sesiapa yang mengikutnya, yakni berpegang dengannya, maka dia berada di jalan yang benar. Dan sesiapa yang meninggalkannya, maka dia berada di jalan yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita berpegang pada Quran dan hadis, Allah jamin kita tidak akan sesat. Berbanding orang yang tidak berpegang dengan Quran dan pada hadis, mereka adalah orang-orang yang sesat daripada jalan yang benar. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kemudian kita teruskan kepada kaedah penyelesaian masalah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 7 kaedah penyelesaian masalah yang kita akan bincangkan satu persatu. Yang pertama, At-Targhib, cara motivasi. Yang kedua, At-Tarhib, cara ancaman. Yang ketiga, Al-Mau'izatul Hasanah, iaitu cara teguran yang membina. Yang keempat, Al-Mujadalah bil Ihsan, iaitu cara perdebatan yang harmoni. Dan yang kelima, Asyura, cara permesyuaratan. Yang keenam, At-Tawakkul ataupun At-Tawakkal, iaitu cara penyerahan. Dan yang terakhir, Al-Azab, iaitu cara seksaan ataupun boleh kita sebut sebagai hukuman. Okay, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama At-Targhib tadi, cara motivasi. Anak-anak boleh ingatlah At-Targhib, motivasi. Okey. Yang ini targhib, motivasi ni kita boleh fahamlah, dia menggalakkan manusia berlumba-lumba membuat kebaikan. Cara ini dapat menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk membangunkan diri dan masyarakat. Okey, contoh mengadakan program motivasi belajar. Dalam Quran banyak kita lihat ayat-ayat motivasi. Contoh-contohnya ayat yang menceritakan tentang syurga, balasan syurga, kenikmatan syurga bagi orang-orang yang beramal soleh. Itu adalah At-Targhib, motivasi. Nak masuk syurga tak? Dia cerita ni ada bidadari lah, duduk atas singgahsana, minum air, buah-buahan pun dekat. Kalau nak makan buah, datang buah dekat kita. Semua ini adalah motivasi untuk menyebabkan kita nak melakukan kebaikan.
Okey, itu adalah at-targhib. Yang kedua, at-tarhib. Jangan bertukar ya. Targhib, motivasi, ini at-tarhib. Ancaman, warning. Iaitu mengingatkan manusia supaya berhati-hati terhadap perkara buruk. Cara ini dapat membendung daripada berlakunya kemungkaran. Contoh, kalau peringkat sekolah, sebelum ataupun awal-awal tahun tu cikgu-cikgu akan habaq dah. Siapa yang merokok dalam kawasan sekolah, hukuman dia begini-begini. Contohnya gantung sekolah. Tidak hadir sekolah lama beberapa hari, akan digantung kemudian dibuang. Dalam Al-Quran je Allah menyebut ancaman-ancaman ataupun tarhib untuk orang yang melakukan dosa. Azab dia api neraka, azab dia minum air panas yang menggelegak, makanan dia buah zakum. Semua ini adalah kita sebut sebagai at-tarhib. Tujuan dia supaya kita berhati-hati jangan sampai kita melakukan kemungkaran, insya-Allah. Okey, yang ketiga al-mau'izah al-hasanah. Mau'izah, peringatan hasanah yang baik, yang membina. Cara menegur yang baik ataupun nasihat yang baik. Okey, kita lihat, iaitu memberi teguran yang baik kepada seseorang. Tujuan dia ialah untuk melahirkan masyarakat yang prihatin dan sentiasa bantu-membantu dalam kehidupan. Contoh, kita nasihatkan kawan-kawan supaya tidak meninggalkan solat. Ini peringkat sekolah lah. Saya bawa contoh ni peringkat sekolah tadi kalangan pelajar-pelajar. Okey, nasihat kawan jangan ponting. Nasihat dia, janganlah ponting kelas. Tak baik semua, derhaka kepada mak ayah hantar kita belajar. Itu adalah contoh teguran yang membina. Bukan maki ya. Okey, yang keempat, al-mujadalah bil ihsan, berdebat, berbahas dengan cara yang harmoni, dengan cara yang rasional. Kita tengok apa dia. Yang ini berhujah menegakkan sesuatu kebenaran. Dia nak tegakkan sesuatu kebenaran dengan orang yang ada punya idea dia kena berbahas. Okey, dengan cara ini kebenaran akan terbela dan masyarakat menjadi aman dan harmoni. Contoh, berdebat ataupun berbahas tentang perbandingan agama dengan menggunakan hujah yang benar dan rasional tanpa dipengaruhi emosi dan prejudis. Contoh kita bincang tentang perbandingan agama lah, buat forum perbandingan agama ke, masing-masing ada menggunakan hujah yang rasional. Bukan dipengaruhi oleh emosi, bukannya kerana hanya nak menegakkan pendapat masing-masing tanpa disokong oleh fakta yang betul. Okey, cara asyura ataupun permesyuaratan. Ini kita biasalah dalam kalangan masyarakat kita. Mesyuarat ini adalah biasa, iaitu yang melibatkan perbincangan untuk mencari sesuatu jalan penyelesaian. Cara ini akan dapat menghasilkan suatu keputusan yang lebih bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Wasyawirhum fil amri, itu kata firman Allah. Itu contohnya bermesyuarat untuk melaksanakan sesuatu program. Kalau peringkat sekolah, anak-anak pelajar, persatuan pelajar, dia ada mesyuarat nak buat lawatan ke, nak buat program. Kalau guru-guru pun nak buat program kecemerlangan ke. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, dia bermesyuarat dengan para sahabat untuk menentukan strategi peperangan dalam kes tertentu. Yang keberapa dah seterusnya ni at-tawakkul. Tawakal lah. Penyerahan. Tawakal ni serah kepada Allah. At-tawakkul ialah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha bersungguh-sungguh. Yang ini menyandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini seseorang itu akan bersikap positif dalam usahanya, seperti yakin dengan kejayaan setelah berusaha dan tidak mudah kecewa apabila gagal. Sebab apa tak kecewa? Sebab dia tahu semua yang datang itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, pergi tuition dan sebagainya dalam SPM, tetapi tiba-tiba Allah bagi kegagalan juga, maka tidak mudah kecewa. Tetapi jika Allah beri kejayaan, hendaklah bersyukur kepada Allah, sebab kita dah berusaha dan kita berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang terakhir ialah al-azab, seksaan, hukuman. Itu menghukum sesiapa yang menyalahi perintah Al-Quran dan As-Sunnah.
siapa yang langgar hukum agama. Okey, cara ini adalah sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan setelah berbagai-bagai cara digunakan. Dah beri nasihat, dah beri amaran, dah ajak berbahas dengan cara baik. Dia tak hindah juga. Akhirnya langgar juga, buat juga dosa, buat juga kesalahan. Hendaklah dikenakan hukuman azab. Contoh, hukuman penjara dikenakan kepada pemandu yang cuai sehingga mengakibatkan kematian. Ustazah saja bawa contoh ni sebab isu ni hangat. Beberapa seminggu dua ni langgar sehingga melibatkan kehilangan nyawa di kalangan pemandu-pemandu yang mabuk. Okey. Dan contoh-contoh yang lain lah. Kalau kita buat dosa pun Allah menyediakan azab di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Tadi kita lihat penyelesaian daripada Quran dan Sunnah. Sekarang kita tengok pula amalan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bukan nak buat, kita bila belajar perkara yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah supaya kita dapat menghindari. Supaya kita tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah. Okey, amalan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah ini ialah benda yang melibatkan syirik, fasik, khurafat dan juga bid'ah. Okey? Di bawah ni sebut syirik kan banyaklah pecahan dia. Khurafat apa, bid'ah apa, fasik apa. Yang paling banyak fasik lah. Iaitu dosa-dosa yang terlibat kita setiap hari. Okey, amalan-amalan tersebut dia akan mendatangkan kesan buruk sama ada terhadap akidah, terhadap ibadat dan juga kepada akhlak seseorang Muslim. Jadi, wajiblah setiap Muslim menghindari daripada amalan-amalan tersebut. Kita lihat kepada contoh-contoh amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dari segi akidah. Contoh amalannya ialah menyembah berhala. Mempercayai Tuhan selain Allah. Memuja kubur. Menghina Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak lagi lah. Semua ini perkara ini bertentangan dengan akidah dan sebenarnya dia merosakkan akidah. Jadi cara penyelesaian dia, okey, Al-Quran dan Sunnah dengan jelas menuntut umat Islam beriman dengan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Bila kita berpegang teguh dengan rukun iman dan rukun Islam, insya-Allah tidak terlibat dengan perkara-perkara ini. Beriman dengan sebenar-benarnya, faham dengan sebenar-benarnya. Baik, yang kedua ialah dari aspek ibadat. Contoh amalan yang bertentangan dengan Quran Sunnah ialah sembahyang dengan niat saja. Sembahyang dah sembahyang dah. Tak tengok buat apa pun. Aku niat je. Ini ajaran-ajaran sesat ni. Seronok ada orang pengikut dia. Ada pengikut. Walaupun kita kadang-kadang kita fikir tak logik, tapi mesti ada pengikut. Setiap ajaran sesat tu ada pengikut dia. Dipandu oleh syaitan. Dia rasa macam logik lah di akal dia. Yang kedua, menunaikan ibadat haji selain di Mekah. Ini ajaran Qadiani. Dia buat haji dia dekat India tu. Okey, yang ketiga, mengamalkan nikah batin. Okey, dalam rukun nikah dia kena ada wali, kena ada saksi kan. Nikah batin ni tak payah wali, tak payah saksi apa. Dia niat je nikah, aku nikah dengan kau. Macam tu je. Tu maksud nikah batin. Hati ke hati. Tapi perkahwinan tidak sah lah. Yang kata boleh ke? Tak boleh. Ini perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, jadi cara penyelesaian dia, umat Islam hendaklah melakukan ibadat seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ibadat ni kita tak boleh tambah sesuka hati kita ikut logik akal, tak boleh. Dan kalau ada zaman kita ni dia kata dia terima wahyu buat ibadat berbeza, itu adalah wahyu daripada syaitan lah, sebab kita dah tahu bahawa Rasul yang terakhir ialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasul-rasul selepas itu semuanya adalah Rasul kazab, Rasul yang dusta. Seterusnya, aspek akhlak. Contoh amalan yang bertentangan dengan akhlak ialah rasuah, berdusta, mengumpat, membuat fitnah, membunuh. Ini biasa ni berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Ini adalah contoh amalan bertentangan dengan akhlak Islam lah. Jadi cara penyelesaian dia hendaklah kita mengikut panduan yang khusus dan umum tentang akhlak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak Rasulullah sendiri bila ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi
Rasulullah ikut Al-Quran. Rasulullah yang dijamin syurga pun masuk ikut Al-Quran. Apatah lagi lah kita cubalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan sepenuhnya dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Amin. Lagi dari aspek muamalat. Ni yang muamalat ni melibatkan jual beli dan sebagainya. Okey. Riba. Riba ada dalam jual beli. Judi. Minum arak. Minum arak ni. Sekarang isu yang yang hangat ialah tentang minum arak. Okey, minum arak sikit-sikit tak mabuk, dia bawa kereta dia miau. Tapi dia tak boleh nak kontrol kenderaan menyebabkan kemalangan. Okey. Tapi sebenarnya disebabkan itulah Islam telah mengharamkan arak beribu tahun dahulu. Kita sekarang ni sebab langkah orang je baru rasa nak haram, nak ni lah buat undang-undang. Tapi Islam telah mengharamkan arak dah ribuan tahun yang dulu. Cara penyelesaian dia meletakkan etika-etika yang dapat menjamin kesejahteraan manusia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pengharaman riba, judi, arak ni semuanya adalah untuk menjamin kesejahteraan manusia. Nak mengelakkan daripada penindasan. Kalau dibenarkan judi ni, anak bini pun kena jual. Orang gila judi. Sebab itulah dalam Islam benda-benda ini semuanya diharamkan. Okey, seterusnya kita lihat kepada akibat tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akibat ataupun implikasi buruk. Pertama, umat Islam tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah. Sebab tidak berpegang teguh tadilah dengan Quran dan hadis. Allah tak bagi petunjuk. Akibatnya banyak amalan-amalan buruk seperti syirik, khurafat, tahyul dan bid'ah berlaku dalam masyarakat. Na'udzubillah. Tapi hakikatnya macam itulah. Kenapa berlakunya perkara-perkara buruk ini? Sedangkan zaman Rasulullah umat Islam dah bagus, makin jauh daripada Rasul, semakin banyak perkara syirik, khurafat semua ni kerana kita semakin jauh daripada Al-Quran dan hadis. Okey, yang kedua, pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dikaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan menyebabkan manusia menjadi sesat. Okey, saya ambil satu contoh. Contohnya ilmu falak, ilmu astronomi. Okey, kita kaji bintang. Dalam Quran dia sebut dah. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, semua bulan, bintang beredar pada paksinya. Bulan dan matahari. Bintang pula dijadikan sebagai panduan untuk orang yang berjalan malam. Kalau kita tidak kaitkan dia dengan akidah, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kita sebut sebagai ketuhanan, maka manusia itu akan jadi sesat. Dia akan melihat sebagai satu kuasa alam sahaja. Sedangkan semua itu adalah bukti bahawa kita ada satu pencipta yang maha hebat, yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang Allah cipta itu memberi manfaat kepada kita manusia. Yang ketiga, manusia akan menyimpang daripada sifat fitrahnya. Bila tak ikut Quran dan Sunnah, dia akan jadi menyimpang dari fitrah yang Allah cipta, seperti berlakunya sumbang mahram. Sumbang mahram ni contohnya apa? Bapa rogol anak, abang rogol adik, ataupun bersekududukan adik-beradik. Na'udzubillah min zalik. Seks bebas. Kita bincang dah dulu kan dalam tajuk zina, qazaf, li'an tu. Ada dah. Pembuangan bayi dan sebagainya. Ini sebab menyimpang daripada fitrah. Fitrah yang Allah tetapkan. Kena kahwin, pergaulan kena jaga. Bila tak ikut yang tu, berlakulah perkara-perkara yang menyimpang ini. Okey, yang keempat, na'udzubillah min zalik, ni yang paling takut ni. Yang Allah dah janjikan manusia akan menerima azab dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah jaga kita semua daripada azab dan laknat ini, insya-Allah. Okey, last untuk tajuk ini ialah pengajaran hadis. Okey, Al-Quran dan hadis mesti ada pengajaran. Ustazah sentiasa ulang lah, saya tak kali selok Ustazah kena ulang juga. Mungkin ada yang baru kali pertama lihat. Kalau anak-anak yang dah tahu pun tak apalah.
Kita ambil lagi sebagai satu ulang-ulang supaya lekat dalam kepala. Bila sebut pengajaran, mesti ada perkataan kita hendaklah, kita mestilah, atau umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah, untuk mulakan ayat tersebut, mulakan jawapan. Kemudian, hendaklah menggunakan kata hubung di antara isi dengan huraian. Ini kata hubung kabus ni adalah contoh lah yang paling mudah, yang paling familiar di kalangan kita. Kabus ni, K kerana A agar, B bagi, U untuk S supaya. Ataupun ada orang guna suka dia kata S supaya, U untuk K kerana A agar. Ikutlah macam mana pun. Dan pun boleh guna apa lagi lah, apa sesuai. Yang ini adalah untuk mudah, bagi formula yang mudah. Tak semestinya guna kabus ya. Okey, contoh je pengajaran hadis. Pengajaran hadis ni apa yang kita boleh faham daripada hadis tadi lah. Jangan menyimpang daripada hadis tersebut sahaja. Yang pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ni guna umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan Quran Sunnah. Kemudian kata hubung kabus, kerana kedua-duanya adalah dustur hidup seseorang Muslim. Dustur bukan desta yang pakai kat kepala tu. Dustur ni perlembagaan, panduan hidup. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sepanjang masa. Isi untuk menjadi Muslim yang sejati. Okey, yang ketiga, kita mestilah menghindari. Tadi dia suruh pegang, sekarang suruh hindar apa pula? Menghindari amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak sesat dari jalan yang benar ataupun supaya selamat dalam kehidupan. Mana-mana sahaja yang sesuai. Jawab macam ni, insya-Allah clear, insya-Allah. Okey, habis untuk tajuk. Kita masuk kepada perbincangan soalan. Soalan sebenar SPM pada 2007. Al-Quran dan As-Sunnah mengingatkan manusia supaya berhati-hati terhadap perkara-perkara buruk. Dia suruh berhati-hati. Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah penyelesaian masalah secara apa? A. At-Targhib, B. Mujadalah, C. At-Tarhib, D. Asyura. Ada anak-anak pelajar yang dapat jawab? Okey. Jawapan dia ialah At-Tarhib ataupun ancaman. Tahun 2009, soalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadis tersebut. Kemudian ditanya, apakah maksud amroini di dalam hadis di atas? Amroini, dua perkara tu. A. Al-Quran dan hadis, B. syurga dan neraka, C. pahala dan dosa, D. dunia dan akhirat. Okey, senang kan? Boleh jawab? Okey, jawapan dia ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian bahagian soalan subjektif. Dia keluarkan hadis ini, digariskan perkataan lan tadillu ma tamassaktum bihima, jelaskan maksud potongan hadis yang bergaris. Okey, bila kita nak jawab soalan, kita ambillah balik maksud potongan hadis yang bergaris di atas ataupun okey, typo salah eja ni. Maksud potongan hadis yang bergaris ialah orang yang berpegang teguh dengan kedua-duanya, yakni Al-Quran dan Sunnah, tidak akan sesat dalam mencari petunjuk kehidupan. Jawab macam itulah, dapat 2 markah, peruntukan 2 markah, insya-Allah. Okey, kemudian soalan 2, terangkan 2 sebab umat Islam wajib berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita dah bincangkan. Okey, kemudian saya nak ingatkan kamu, bila soalan terangkan, mesti dah jawab ada isi dan juga ada huraian. Kemudian gunakan kata hubung, kabus, dalam dan sebagainya. Okey, ini contoh jawapan. 2 sebab.
Ambil kenyataan soalan. 2 sebab umat Islam wajib berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ialah 1. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Okey. Yang kedua, mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan di kalangan umat Islam supaya hidup dalam keadaan harmoni. Ataupun yang ini boleh ubah. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan utama dalam perkara berkaitan dengan kehidupan supaya hidup diredai oleh Allah. Okey. Ni laptop ni dia tidak ada pen, Ustaz tak boleh nak conteng. Tambah sikit kalau kita boleh jadikan yang ini satu isi. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan utama dalam perkara berkaitan dengan kehidupan supaya hidup diredai oleh Allah. Lagi cantik macam tu. Okey, seterusnya nyatakan 2 amalan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Penyataan soalannya ialah nyatakan. Soalan nyatakan ini tidak memerlukan kepada huraian dan biasanya satu jawapan memperuntukkan 1 markah sahaja. Okey, jadi dalam senarai yang kita belajar tadi banyaklah amalan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Pilihlah mana-mana 2. Kalau rajin buatlah 3, 4 ke apa. Ini saya senaraikan semua. Tak semua juga ni, sebahagian. Contoh dia ialah 2 amalan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah ialah menyembah berhala, memuja kubur, sembahyang dengan niat dan seterusnya. Okey, 2 jawapan, 2 markah. Soalan seterusnya, jelaskan 2 tujuan kaedah at-targhib. Okey, anak-anak ingat at-targhib ni apa? Motivasi ke ancaman? Selalu pelajar bertukar ni at-targhib dengan at-tarhib. Ingat at-targhib ialah motivasi, at-tarhib ialah ancaman. Kat sini ialah motivasi. Tujuan kaedah motivasi dalam menyelesaikan masalah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Soalan jelaskan. Soalan jelaskan ni dia perlu juga huraian. Tapi huraian dia itu kalau huraian yang ringkas, maknanya dia memerlukan jawapan dalam bentuk huraian yang ringkas ataupun boleh juga menggunakan kata hubung. Dua-dua diterima. Kalau soalan terangkan tu dia nak lagi jelas dia tu dengan huraian yang nampak. Soalan terangkan. Kalau soalan jelaskan ini dia ringan sedikit sahajalah. Tapi tak boleh tulis isi saja juga. 2 tujuan kaedah at-targhib dalam menyelesaikan masalah menurut Al-Quran dan As-Sunnah ialah 1. Menggalakkan manusia berlumba-lumba membuat kebaikan. Itu kita kata isilah dalam kehidupan. Ini huraian ringkas. Yang kedua, dapat menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang baik. Ini isi untuk membangunkan diri sendiri dan masyarakat. Huraian ringkas. Dia huraian tapi kadang kita tidaklah sampai nampak betul macam Quran untuk agar supaya bagi tu. Macam mana pun dia mesti perlu ada huraian. Barulah dapat markah 2. Kalau tak ada huraian dapat 1 markah sahaja. SPM 2015 soalan objektif. At-targhib lagi. Keluar lagi targhib, motivasi kan. At-targhib 1 daripada kaedah penyelesaian masalah menurut Al-Quran dan Sunnah. Antara yang berikut yang manakah merujuk kepada kaedah tersebut? Okey, tu pampang dah jawapan dia. Mengadakan program motivasi kepada pelajar. Kalau A, mempertahankan pendapat untuk mendapatkan kebenaran. Ini adalah al-mujadalah. Memberi peringatan tentang bahaya amalan khurafat. Ini at-tarhib, beri peringatan. Memberi teguran kepada pelajar yang suka membuang masa. Ini al-mau'izatul hasanah. Okey, Ustazah ambil satu soalan kebat. Lama dah kita tak bincang soalan kebat dalam slot Ustazah. Okey, ni soalan kebat daripada buku latihan yang ditulis oleh Ustazah Rosna. Okey, dia buat dia bawa stimulus. Petikan akhbar khurafat kembali di Pulau Besar. Pulau Besar ni terletak di negeri Melaka. Jadi Jaim kesan aktiviti pemujaan atas tapak kubur lama. Jaim Jabatan Agama Islam Melaka mengesan aktiviti pemujaan atas tapak kubur lama. Tu ada gambar tu. Maknanya pergi buat pemujaan atas kubur lama. Ini perbuatan khurafat lah. Soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan satu langkah untuk mengatasi masalah serta contoh dan rumusan. Anak-anak lihat soalan ini.
tidak minta secara khusus dalil. Okey, tidak minta secara khusus dalil, tetapi kita belajar Quran Sunnah, yang terbaiknya ada dalil lah, dalil daripada Al-Quran, ayat Quran ataupun hadis, maksud ayat Quran atau maksud hadis, ataupun kata-kata syair bahasa Arab yang popular. Yang tak popular tak terima. Okey, dia punya contohnya manjada wajada, itu bukan hadis, bukan ayat Quran, tapi diterima lah yang tu sebab dia popular kan. Okey, jadi contoh jawapan sebagaimana Ustazah terangkan sebelum ni, Ustazah suka kamu buat dalam bentuk kotak. Ada 5 kotak. Pertama isi, kedua huraian, yang ketiga huraian lengkap, keempat dalil, dan yang kelima rumusan. Tulis macam ni, selamat insya-Allah, senang dapat markah. Okey, isi contohnya. Okey, dia kata huraikan satu langkah. Banyaklah langkah yang kita boleh buat nak mengatasi ni. Beri nasihat boleh, ambil tindakan undang-undang boleh. Apa lagi? Kempen. Kat sini kita pilih isi dia ialah mengadakan kempen kesedaran mengenai bahayanya melakukan amalan syirik dan khurafat terhadap akidah umat Islam. Isi huraian supaya masyarakat sedar bahawa perbuatan tersebut boleh merosakkan akidah. Ada orang tak tahu pergi sembah kubur tu salah. Dia ingatkan budaya ke apa. Ada orang tak tahu. Huraian lengkap. Hal ini perlu ataupun hal ini sangat penting kerana banyak anggota masyarakat yang jahil tentang agama. Okey, dalil dia ialah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau boleh tulis lagu tu cantiklah. Mau tak boleh tulis lagu tu, tulis maksud dia. Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tak mampu, hendaklah mengubah dengan lidahnya. Jika tak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Tak boleh tulis panjang tu juga. Tulis macam Ustazah tulis ni. Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan, huruf E hilang ni, dengan tangannya, lepas tu buat titik. Itu 2, 3. Cikgu BM marah kalau lebih ni. Ustazah terlebih 1. Dia 3 je. Maksudnya ada, hadis ini ada sambungan dia. Matan hadis ni panjang, kita boleh mampu tulis takat tu, tulis takat tu. Kalau boleh tulis semua lagi cantik lah. Kalau boleh tulis hadis, sebab ini hadis ni kita belajar daripada tingkatan 1 tak silap Ustazah. 1 ke 2 macam tu. Di dalam pendidikan Islam. Okey. Rumusan, kesimpulannya, perbuatan khurafat wajib diperangi sehingga ke akar umbi agar akidah umat Islam terpelihara. Okey. Habislah sesi kita pada kali ini, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat untuk anak-anak pelajar sama ada di Perlis ataupun di seluruh negara. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala kelemahan, kekurangan bermula daripada Allah juga. Memang sumber daripada Allah, tetapi disandarkan kepada ustazah yang lemah sebagai seorang hamba yang banyak kekurangan. Baik ya, ustazah mengambil peluang di sini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dengan program tuition online Perlis Mengaji, terutamanya pihak penganjur iaitu JAIB, SMAIB, Kerajaan Negeri Perlis, JPM Perlis, di atas ruang dan peluang yang diberikan. Kemudian kepada tim kru, adik-adik, abang-abang ke yang terlibat ni di belakang tabir. Seterusnya rakan-rakan dalam slot guru-guru yang sama-sama bertuition online. Semoga kita semua sentiasa bersemangat untuk mendidik anak bangsa. Jazakumullah khairal jaza. Semoga segala kebaikan jika ada daripada apa yang kita sumbangkan ini dapat diberikan kepada ibu bapa kita semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.